Baik, kita bertemu kembali. Alang-alang tadi kita dah menyebut tentang bidang perubatan dan sebagainya. Kita juga selain daripada kita menyebut tentang bidang-bidang perubatan yang utama, cabang-cabang yang utama, kita juga akan bercerita tentang bidang perubatan Melayu dan komplementari. Ya, dan untuk itu kita akan ada satu convention nanti, dan convention ini akan diterangkan perinciannya bersama dengan dua orang tetamu kita. Kita ada di studio bersama dengan kita hari ini ialah Datuk Seri Dr. Baharudin Haji Abu, merupakan penasihat Konvensyen Perubatan Melayu dan Komplementari Nusantara, dan juga kita bersama dengan Prof. Dr. Sufian Husin, merupakan pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA dari UKM. Terima kasih keduanya bersama dengan kami pada hari ini. Difahamkan ini merupakan konvensyen yang julung kali diadakan. Mungkin kita boleh dapatkan dulu perincian konvensyen ini, apa yang akan menjadi intipati sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakyat Malaysia. Dan alhamdulillah kita dalam perancangan untuk mengadakan konvensyen perbuatan Melayu dan komplementari di peringkat Nusantara. Jadi tarikh yang kita dijangkakan pada 8, 9 dan 10 bulan Disember. Jadi kita bercadang untuk menyatukan seluruh pengamal yang dianggarkan sebanyak 36,000 yang ada di Malaysia ini. Tetapi kita tak, mana mungkin kita nak susun 36,000, tapi yang dalam 1,000 ke 5,000 pun kita dah bersyukur, alhamdulillah. Jadi kita nak halatkan kepada masyarakat bahawa ada satu perubatan etnik yang diwarisi daripada nenek moyang, yang kita nak daripada tradisional kita nak profesionalkan. Jadi semua masyarakat faham bahawa ada satu bidang yang bukan lagi tradisional dan kita telah permodernkan dan sebagai pelengkap kepada perubatan moden sekarang ni. Okey. Disebabkan tajuk konvensyen itu adalah perubatan Melayu, bukan fokus pada negara Malaysia sahaja. Adakah ia juga akan melibatkan pelibatan para pengamal perubatan jenis ini dari alam Nusantara sendiri untuk diketengahkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Pertamanya konvensyen ini akan melibatkan bukan sahaja pengamal perubatan tradisional di Malaysia, tetapi juga daripada Indonesia, daripada Singapura, dan boleh juga dapat daripada Thailand dan juga mungkin juga daripada Filipina. Jadi kita mempunyai rangkaian pengamal-pengamal dan juga perawat-perawat tradisional ini. Berdiri artinya dalam Nusantara ni, maknanya kepulauan Melayu ni akan terlibat, dijemput bersamalah dalam konvensyen, insya-Allah. Okey. Jadi peranan kolaborasi antara UKM dan juga persatuan, apa sebenarnya yang ingin dicapai? Sebab kalau kita lihat kalau UKM pastinya untuk perubatan moden. Ini dengan pengamal perubatan Melayu. Baik, sebenarnya saya daripada Institut Alam dan Tamadun Melayu, disebut sebagai ATMA. Jadi institut ini merupakan pusat pendidikan yang menjalankan pendidikan mengenai pengajian alam Melayu. Jadi salah satu bidang tujuan pendidikan kita ialah etnosains, perubatan alam Melayu. Kenapa kita sebut etnosains? Kerana sains itu dalam bahasa Latin itu disebut sebagai knowledge ataupun ilmu. Jadi ilmu etnik ataupun dalam bahasa kita sebut hari ini ilmu kearifan tempatan. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai local knowledge ataupun local wisdom. Dulu sebelum pada sains moden dan juga sains perubatan muncul dalam alam Melayu, kita sudah ada amalan-amalan yang dilaksanakan oleh perawat-perawat, pengamal-pengamal dalam komuniti kita. Jadi ilmu korpus, ilmu yang telah dimiliki oleh para perawat dan juga pengamal ni sebenarnya masih terus berjalan hingga hari ini, tetapi belum lagi didokumentasikan. Jadi kalau kita lihat, disebut oleh Datuk tadi ada 36,000 lebih perawat-perawat. Jadi kita mungkin perlu kepada mengumpulkan mereka bagi membuat dokumentasi. Jadi sebagai pusat pendidikan, kita harus mempunyai sokongan, kita kata, kepada perubatan ini, iaitu menjalankan pendidikan ilmiah agar perubatan Melayu tradisional ini dapat diangkat. Bukan perubatan, kita kata, picisan, tetapi satu bentuk perubatan korpus etnik yang sudah pun bertapak lama. Okey. Disebutkan juga untuk mengusahakan agar perubatan ini dijadikan sebagai perubatan yang bukan sekadar picisan dan dikontemporarikan. Kalau kita merujuk kepada perubatan budaya perubatan
perubatan Cina, khususnya perubatan akupunktur dan juga perubatan berasaskan bahan-bahan herba dan ginseng. Ia sudah diterima ramai dan sudah dianggap sebagai kontemporari. Bagaimana prestasi dan juga potensi perubatan Melayu ini untuk diketengahkan, dan mungkin ini akan disambut baik dalam konvensyen yang akan dianjurkan nanti? Inilah tujuan utama kita memanggil semua pengamal dan orang awam ini bersama dengan konvensyen ini, kerana di dalam perubatan Melayu ini lebih kurang sama juga dengan perubatan Cina ni. Kita ada pelbagai bidang ada dalam perubatan Melayu. Kita ada kerohanian, kita ada bekam, kita juga ada masas terapi tradisional Melayu, kita juga perbidanan, semua kita ada. Jadi kita nak highlightkan kepada masyarakat bahawa cabang-cabang ini boleh membantu masyarakat di masa akan datang. Dan pada masa sekarang pun ada universiti-universiti yang telah mengorak langkah diploma perubatan Melayu, terutama Universiti Malaya. Jadi kita nak diorang ni bersatu bersama dengan kami ni, kita nak bantu diorang ni untuk ke arah persijilan, supaya diorang ni dipandang tinggi di mata masyarakat, supaya buang sifat yang mengatakan bahawa pengamal di sini adalah bomoh. Tetapi sebenarnya pengamal perubatan Melayu ada banyak bezanya dengan bomoh ini. Jadi ini adalah satu cabang perubatan Melayu. Jangan salah faham ya. Kadang-kadang orang kata perubatan Melayu ni dipandang bomoh saja. Sebenarnya ia boleh juga dianggap sebagai perubatan alternatif ataupun komplementari. Mungkin ada kaedah-kaedah rawatan tertentu dalam perubatan Melayu sebenarnya yang mungkin lebih berkesan untuk pesakit-pesakit tertentu. Ada ramai di kalangan pengamal perubatan Melayu sekarang ni yang sudah ada master dalam bidang perubatan Melayu, juga ada PhD dalam bidang kajian dalam ini yang ada di Universiti Kebangsaan Malaysia pun ada, di Universiti Malaya pun ada. Jadi ini kita nak ketengah kepada masyarakat supaya bidang ni boleh diwarisi oleh pewaris dia akan datang. Baik. Apabila kita bercerita tentang perubatan Melayu, kita tidak boleh lari daripada bercerita tentang budaya yang diperturunkan turun-temurun, khususnya tentang pantang larang orang dahulu kala untuk kita berubat dan sebagainya. Jadi adakah dalam konvensyen ini nanti dan juga penerusan kepada agenda usaha perubatan Melayu ini akan juga diselitkan tentang pantang larang cerita-cerita dahulu kala yang menjadi pegangan dan asas kepada perubatan Melayu? Baik, pertamanya bila amalan-amalan yang telah atau pernah dilakukan oleh pengamal-pengamal dan juga perawat-perawat dulu mereka punya asas asas kepada setiap tindakan mereka. Saya ambil contoh misalnya melenggang perut misalnya. Ini adalah amalan budaya orang Melayu. Tetapi dalam melenggang perut itu bertujuan untuk dua perkara. Satu, nak menentukan jantina lelaki perempuan bayi. Yang kedua, untuk meletakkan bayi itu pada kedudukan yang betul supaya senang nak melahirkan anak. Baik, satu masa dulu orang kata adalah menjadi satu tahyul, kepercayaan tahyul untuk menentukan lelaki atau perempuan menggunakan teknologi buah kelapa itu. Tetapi hari ini orang menggunakan ultrasound dan dapat ditentukan. Jadi amalan-amalan ini sebenarnya telah pun dilaksanakan begitu lama, dan secara konsistennya pola-pola data-data dalam penyelidikan menunjukkan betul memang ada asas bila digolekkan itu. Tetapi dokumentasi mengenai hal ini agak kurang, dan inilah perlunya kepada penyidikan-penyidikan yang perlu dijalankan. Misalnya di Institut Alam dan Tamadun Melayu kita ada penyelidik yang sudah pun mendapat PhD dalam bidang kaedah diagnos pesakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Jadi kita perlu kepada data-data empirical ataupun evidence based yang dapat menyokong amalan-amalan yang telah pun dilaksanakan oleh pengamal dan juga perawatnya lepas. Jadi evidence based data-data sains ini diperlukan. Jadi inilah kita rasakan konvensyen ini akan menemukan antara perawat dan juga penyelidik bagi menyokong setiap tindakan-tindakan. Tapi kita tidak menafikan ada amalan-amalan yang mungkin berbentuk syirik ataupun kesalahan. Dan ini yang perlu kita didik masyarakat supaya mengelakkan yang ini, tapi mengambil pendekatan yang betul, yang baik, yang tidak bersalahan dari sudut agama. Betul. Begitu. Sebab bila disebut sebagai perubatan Melayu ni kadang-kadang ada orang kata mistik. Ada apa perkara-perkara sebenarnya ada penjelasan dia setiap apa yang berlaku. Jadi mungkin itu nanti ruang untuk mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Cuma bagaimana peserta-peserta boleh turut menjadi sebahagian daripada konvensyen ini nanti?
Kita ada laman web yang akan kita sediakan. Pada buat masa sekarang ni kita ada Facebook di bawah Atma UKM. Jadi mana-mana pengamal ataupun orang awam ataupun pelajar yang berminat boleh rujuklah kepada website ataupun page yang disediakan oleh Atma UKM. Jadi boleh sama ada melalui email atau melalui telefon. Jadi boleh rujuk dari segi kaedah bayaran dia macam mana, syarat-syarat untuk ikut serta dalam konvensyen ini. Baik. Dan juga bagi pihak Atma dalam usaha penerusan ke arah legasi untuk pemahaman secara jelas bagi susur galur adat dan juga budaya Melayu itu sendiri, apakah yang diharapkan hasil daripada penganjuran konvensyen ini? Ya, pertamanya kita melihat budaya dan warisan ni satu khazanah, satu khazanah di Nusantara yang perlu dipelihara dan kemudian dilestarikan. Jadi untuk menjayakan kelestarian itu, dia perlu kepada data-data penyidikan. Ia tidak boleh hanya kita bercakap berdasarkan kepada apa yang kita ingat, apa yang kita dengar, tetapi harus dikumpulkan begitu. Jadi kita harap dengan pemantapan hasil penyidikan yang ilmiah ini, kita dapat meneruskan budaya dan warisan di mana perlu. Cuma suka saya sebut di sini perkataan komplementari ini yang kita sebut dalam konvensyen ini ialah lengkap melengkapkan. Bukan untuk bersaing dengan perubatan moden, tapi lengkap melengkapkan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesihatan rakyat Malaysia. So bila cerita tentang perubatan ni, ada orang kata kalau cara ini tak boleh, kita ikhtiar cara lain. Jadi inilah ikhtiarnya diadakan untuk masyarakat mendapat manfaat daripadanya. Terima kasih Datuk Sri dan juga Prof. Dr. kerana bersama dengan kami hari ini. Semoga komisen ini akan mendapat sambutan dan mencapai matlamatnya seperti mana yang diharap-harapkan. Okey.